Assalamualaikum dan salam sejahtera ya rakan-rakan. Bertemu kita kembali di Pama Empire. Saya doakan rakan-rakan sihat semua dan sentiasa sukses dalam urus niaga, sama ada di mata wang kripto ataupun di urus niaga forex ya. So seperti yang anda telah tahu, saya dah mengeluarkan buku kripto currency ya. Ini ya. Ini bukunya setebal 460 ni buku ni ya. Dan buku ni saya buat menulis buku ni selama hampir 8 bulan ya. Bukan setakat menulis saja, mengkaji, menulis dan melakukan trading kripto juga. So menarik buku ni ya. Saya akan terangkan apa yang ada dalam buku ni ya, kepada trader, forex trader ataupun newbie kan, yang masih lagi tidak mengetahui apakah itu urus niaga kripto kan. Anda patut memiliki buku ini ya. Wajib, bukan patutlah, wajib untuk memilih buku ini ya. So agak menarik ya. So mari kita tengok apa yang terdapat dalam buku ini ya rakan-rakan ya. Saya nak share screen. Bentar ya. Okey. Sebentar ya rakan-rakan. Okey, kita lihat apa yang terdapat dalam buku yang bertajuk panduan lengkap mata wang kripto dan strategi urus niaga kripto ya. Okey. Ini bukunya. So apa yang terdapat di dalam kandungan buku ini ialah ia menceritakan tentang blockchain secara detail, mengenai sejarah blockchain. Sejarah blockchain ni dah bermula pada tahun 1990 yang dilakukan oleh David Chaum daripada US, pakar kriptografi kan. Dan fungsi blockchain, sebenarnya fungsi blockchain ni pelbagai ya, bukan setakat untuk cryptocurrency saja. Ia terdapat di dalam bidang perubatan, dalam kewangan, mana kewangan itu merujuk kepada kriptografi lah, untuk pentadbiran semasa pilihan raya, itu voting ya, proses voting, pendidikan, media, pengangkutan dan lain-lain lagi. So even kita punya uh, MySejahtera, vaksinasi ya, MySejahtera itu sebenarnya menggunakan teknologi blockchain kan. So apa lagi terdapat dalam buku ini? Dia menceritakan tentang teknologi yang terdapat pada blockchain ni, ialah teknologi kriptografi. Kriptografi ni memang lama, daripada zaman dulu lagi telah digunakan, semasa Perang Dunia Kedua lagi. Sebelum tu pun sudah ada ilmu teknologi kriptografi ni yang digunakan oleh di zaman Mesir lama, zaman Mesir kuno, di Perang Dunia Kedua oleh Hitler, untuk mereka berkomunikasi di antara tentera ya. Mereka menggunakan teknologi kriptografi. So dalam kriptografi ni ya, dia ada dua jenis, simetri dan asimetri. So insyaAllah dalam buku ni ia menerangkan dengan detail apakah itu simetri, apakah itu asimetri ya. So apa lagi? Jenis-jenis blockchain, ada terdapat 4 jenis blockchain ya. Iaitu blockchain awam, blockchain konsortium, persendirian dan hybrid. So kita ingat blockchain ni satu saja, tapi dia ada 4 jenis ya. Yang awam ni lah sebenarnya yang kita gunakan untuk keuangan, sistem keuangan ataupun mata wang kripto ya. So itu dia. Blockchain awam ni ya merujuk kepada cryptocurrency ataupun mata wang kripto ya. So kita guna blockchain awam lah. So untuk melakukan urus niaga mata wang kripto. So apa itu mata wang kripto ataupun cryptocurrency? Diterangkan dengan detail di dalam buku ni ya. So apa dia?
sejarah dia, sejarah cryptocurrency, sejarah mata wang kripto ya, teknologi di sebalik mata wang kripto, network mata wang kripto diterang dengan detail lah, terperinci ya dalam buku ni ya. Apa lagi? Apakah itu wang fiat dan wang kripto, ceiling versus token. Kadang-kadang kita ni confuse, sama saja ceiling dan token, tapi dalam mata wang kripto ni dia berbeza ya, apakah itu ceiling, apakah itu token ya. So kita kena bezakan antara dua perkara ni. Dia tak sama ya, seolah dia sama tapi tak sama dalam mata wang kripto ya. So CX, apakah itu CX? Buku ni menerangkan apakah itu CX, Centralized Exchanger. Centralized Exchanger ni seperti Binance, Huobi, Luno, itu dikategorikan sebagai Centralized Exchanger ya. DEX ni apa pula? Decentralized Exchanger. Mana Decentralized Exchanger ni dia tidak berpusat. Macam Centralized Exchanger ni dia berpusat, dia kawal. Macam DEX ni dia bebas, bebas dan tiada orang tengah untuk mengendalikan decentralized exchanger ni ya. Apa contoh-contoh decentralized exchanger? Macam PooCoin, PancakeSwap, Uniswap, SushiSwap, itulah kategori decentralized exchanger. Apa lagi yang anda boleh dapat dalam buku ni? Dompet ataupun wallet ya. Kita mesti, kalau kita nak melakukan urus niaga di DEX ya, kita mesti ada dompet ataupun wallet. Dompet ni seperti dompet sejuk. Ada dua jenis dompet ya, dompet sejuk ataupun dompet panas. Dompet sejuk ni merujuk kepada dompet dompet kertas. Dompet kertas, wallet paper dia panggil. So kita akan belajar ni juga. Akan diterangkan juga di dalam buku ni. Dan satu lagi dompet panas. Dompet panas ni merujuk kepada dompet yang ada di dalam online ya, seperti dia mesti ada. Kita nak guna dompet ni kita kena ada internet. Kita mesti ada network, internet lah. So apakah dompet-dompet panas ni? Seperti MetaMask, banyak lah, Trust Wallet dan bermacam-macam lagi. So kita ada algoritma juga. Buku ini akan terangkan apa itu algoritma, macam mana dia berfungsi dalam mata wang kripto. Ada POW, Proof of Work. Kita ada POS, tak nampak ya. Kita ada kontrak pintar yang atas tu. Kita ada protokol token. Ni NFT ya, non-fungible token. Buku ni menerangkan dengan detail lah apakah itu NFT ya. So kita ada DAP, bukan bukan parti politik ya, versus DeFi. DAP ni decentralized application versus lawan DeFi ni decentralized finance. Okey, buku ini menerangkan ini semuanya. Kripto di Malaysia, macam mana perkembangan mata wang kripto di Malaysia, jenis-jenis scam, jenis-jenis scam token. Ini yang penting ya, untuk trader ataupun newbie kan. Kita mesti tahu jenis-jenis scam yang terdapat di mata wang kripto ya. Scam token. Okey, kenal pasti scam. Kenal pasti scam ni banyak juga dengan detail ya. So alatan ataupun tool yang kita gunakan untuk melakukan analisa ya dalam urus niaga mata wang kripto ya, ada banyak detail diterangkan dalam buku ni ya. Apa lagi ya? Kita ada kertas putih, white paper. Setiap token yang nak diperkenalkan tu, developer ataupun pembangun mata wang kripto tu akan mengeluarkan kertas putih. Kertas putih ni penting ya untuk kita baca sebelum kita melabur ataupun membeli token tersebut. Apa lagi ya? Spot trading. Ni spot trading adalah salah satu urus niaga yang penting ya. Yang menariknya spot trading ya, bila kita melakukan urus niaga, akaun kita tak margin call, tak akan margin call. Nilai mata wang tu mungkin turun, tapi unit yang kita pegang tu masih ada lagi. So akaun kita tak MC ya. So kita ada start bawah tak nampak tu, kita ada LP, liquidity provider. Liquidity provider ni adalah salah satu aktiviti di mana kita boleh terlibat juga sebagai LP ya. Dalam forex nak jadi LP tu bank-bank besar, tapi kalau dalam mata wang kripto ni anda sendiri
boleh menjadi LP ya. So semua dicatatkan, diterangkan dengan detail dalam buku ni. So apa lagi? Kita ada strategi urus niaga kita. Saya nak alih ni sikit ya. Strategi urus niaga, kita ada margin trading. Margin trading ni trading yang agak bahaya lah. Dia instrumen di mana dia ada leverage ya. Margin trading ni exactly macam apa trading dalam forex tu. Kita ada staking, bagus juga untuk staking ni. Farming, kita ada syrup pool, kita ada MetaMask. MetaMask ni ialah wallet ya, dompet. So kita dalam buku ini dia menerangkan dengan detail apakah itu MetaMask, macam mana kita nak buka akaun MetaMask, macam mana kita nak menghubungkan MetaMask kepada DEX, Decentralized Exchanger, semua diterangkan dalam buku ni ya. So kita ada PancakeSwap, salah satu lagi yang kata PancakeSwap ni adalah apa, Decentralized Exchanger ya. Kita gunakan untuk melakukan urus niaga, wajib kita ada apa, Decentralized Exchanger kan. So kita ada PooCoin, salah satu lagi apa, Decentralized Exchanger. Macam mana kita nak buka akaun SEC, DEX, semua ada terdapat dalam buku ni ya. So buka akaun dompet dan CeFi versus DeFi. CeFi ni maksudnya centralized finance, keuangan yang ada kita sekarang ni yang melibatkan bank negara, bank komersial. DeFi ni adalah decentralized finance, iaitu sistem keuangan yang tidak tidak berpusat. Itu merujuk kepada keuangan masa depan ataupun keuangan dalam bidang keuangan mata wang kripto ni. Inilah topik-topik yang menarik yang diulas, dikupas dalam buku ni ya. So apa lagi yang kita ada? So ini buku dia ya. Saya sendiri yang menulisnya, mengkaji dan melakukan urus niaga sambil menulis dan mengkaji ya. So sebelum ni saya sudah ada buat penulisan buku ya di dalam forex ya, PAM 1 dan PAM 2 ya. Itu tajuk mengenai macam mana big player melakukan manipulasi terhadap trader, forex trader lah. So ni buku ya. So insyaAllah buku ni dah terdapat dalam pasaran ya. So bagi anda yang berminat, bolehlah memiliki buku ni ya. Harga buku ni ya RM300. Tebal, 460 muka surat ya. 460 muka surat ya. Harga sekarang saya bagi diskaun sebanyak RM30, hanya RM270 saja. Kalau tuan-tuan ataupun kawan-kawan nak dapatkan buku ini, sila buat tempahan ya, ataupun order melalui WhatsApp 0113-575-4757. Okey guys, setakat tu dulu. InsyaAllah kita bertemu lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.